wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia kama wa anna qalbahu syarifa alyanul qulu wa araqquha. Hati Nabi adalah hati yang paling lemah lembut dan hati yang paling sensitif. Lalu ni kita duk kecek mengenai hati Nabi. Ilmu Nabi kita bahas dah setara mana ilmu Nabi sekarang masuk perbahasa hati Nabi. Sebelum ni kita belajar hati Nabi, hati yang paling kuat kerana hati Nabi diturunkan ayat Al-Quran. Yang mana kalau ayat Quran ni diturunkan kepada bukit, nescaya bukit itu akan jadi pecah. Tetapi hati Rasulullah boleh menanggung ayat Quran 30 juzuk tu. Ayat Quran kata, kalulah kami turunkan Al-Quran di atas satu bukit, nescaya bukit itu akan menjadi pecah kerana takut kepada Allah. Tetapi hati Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran di dalam hati dia. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jibril telah menurunkan Al-Quran di atas hati kamu, wahai Nabi Muhammad. Jadi hati Nabi lah hati yang paling kuat. Paling kuat sekali, kita duk rasa kita paling kuat. Cuba yang kita alami, masalah yang kita alami, kita boleh tanggung, kita buat senyap, kita buat biasa, kita rasa kuat dah hati kita. Tetapi hati yang paling kuat menanggung semua bebannya adalah hati Nabi. Itu hati paling kuat, dan hati yang paling takwa juga hati Nabi. Siapa dia yang mendakwa hati dia lebih bertakwa lebih daripada hati Nabi, maka jadi kafir hukum dia. Nabi kata, akulah, wallahi demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Siapa dia rasa takut ke Tuhan, tak boleh lawan takutnya Nabi Muhammad kepada Tuhan dia. Kalau kita rasa gerung, rasa ketar dengan Tuhan, rasanya mari seria jari-jari. Bukan acak-acak pun kita ni, jari-jari pun jadilah, mari jari-jari ni. Tain-tainnya ada, jadi mari takut ke Tuhan. Seminit ya, 2-3 minit kadang-kadang. Maka takut itu, Nabi Muhammad lebih lagi takut ke Tuhan. Dan akulah hati yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa dia mendakwa lebih takwa daripada Nabi, sepakat ulama kata orang ni telah lupa Muhammad Rasulullah dia. Maka jadi kufur. Kerana kata dia menyamai dengan Rasulullah. Tak boleh kita rasa kita sama dengan Rasulullah. Sekalipun Rasulullah makan, minum, berkahwin, lebih kurang ambut. Jangan kecek lagu tu. Bisa setara mana kita hebatlah, setara mana kita wali lah, setara mana kita pun di bawah tapak kaki Nabi belako-lako. Tak boleh nak lawan hati Nabi setara mana tahu. Pemandangan hok dia tengok depan mata, kita tak tengok lagi neraka syurga.
Balase seksa, tapi Nabi Muhammad tengok dengan mata dia. Lagu mana tahu? Kita tak tengok atu, takut dah ke atu. Nah, pemandangan yang menakutkan Rasulullah tengok dengan mata dia. Lagu mana orang tak semaya? Lagu mana orang tak tutup aurat? Tengok depan mata orang duduk nepi, orang duduk menaung, orang duduk gapo. Maka katanya Nabi, aku hati paling takut sekali Tuhan. Dan Nabi Muhammad lagi hati yang paling sejahtera, paling tidak menyimpan dengki dengan orang. Tak ada lah hati Allah. Orang buatlah guano ke dia pun, wak kena keluarga dia. Nabi Muhammad ketika ni nak berhijrah, Nabi Muhammad dia berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Rasulullah, dia suruh orang Islam dulu pergi hijrah. Lepas pada tu dia keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, dua orang. Ahli keluarga dia tinggal dengan Sayyidina Ali. Natu dia tinggal dengan Ali. Katanya Rasulullah orang Tino hijrah lepas ni. Biar hamba pergi dulu. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Siapa Rasulullah? Katanya Rasulullah, hamba kita jumpa di Kuba. Sebelum masuk Madinah, hamba tunggu pokok kita mari jumpa belakang keluarga kita. Sayyidina Ali pun bawa lah keluarga Nabi, bini Nabi, anak Tino dia, apa dia, keluarga dia bawa. Bawa tu gak. Muka orang Tino payah sikit. Muka rombongan Sayyidina Ali bawa rombongan orang Tino saja. Maka orang kafir cakap, sudah. Temu gerah. Kalau orang jatuh boleh juga kita nak kewa-kewa. Ni orang Tino. Apabila orang Tino ada seorang kafir tu, dia tarik ekor kuta lagu mana jatuh anak Tino Nabi. Tengah mengandung. Zainab ko siapa dia tak ingat dah. Tengah mengandung. Sakit siapa meninggal. Jadi dok tumpah darah jadi gapo. Rasulullah ni orang wak kena ke dia, keluarga dia, anak Tino dia, pak saudara dia kena cecah. Macam-macam saing-saing dia orang Islam kena seksa kena gapo. Apabila pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah, Rasulullah apabila duduk di Madinah, Rasulullah lawan. Orang kafir nak ancam lagi tak apa. Kita lah ni ada kekuatan dah sikit kita lawan. Kita bukan nak pergi gocoh dengan orang, tapi dia mau nak serai kita lawan lah ni. Maka apabila kuat lagu tu, Rasulullah balik semula ke pun dia. Madinah, Rasulullah pergi semula ke Mekah. Pembukaan kota Mekah. Dulu dia mau bunuh keluarga hamba. Dulu dia mau buat khenak gini-gini. Hamba sendiri dia mau cekik tekuk lah, dia mau kocoh ke. Macam-macam Rasulullah. Tapi Rasulullah nak tengok tak sipai dendai langsung kepada manusia. Apabila Rasulullah siapa ke Mekah, orang kafir tak boleh nak buat lagu mana dah. Sahabat mari keliling. Pitu ni. Kalau Mekah lah ni ada tulis ni. Pitu Hudaibiyah, pitu gani. Orang Islam mari bocor ni. Mari kau ni, sodah. Abu Sufyan kau gapo dia hok debe Mekah senyak tak kata lagu mana ini. Sudahlah kita. Tak ada nak buat siap sedia dah. Sebelum Rasulullah masuk ke kota Mekah, Rasulullah duduk di luar kota Mekah. Rasulullah kata kita ni tak ramah sangat ni. Lagu mana? Kita pasai api banyak. Buat unggu api pasai banyak. Maka apabila lagu tu, orang kafir di Mekah tengok penuh api. Sudah ramanya. Trik dipanggil. Teknik kita kalau nak perang tu kena nipu tu ada. Kerana dalam bab perangai al-harbu khida'un. Peperangan itu mesti ada tipu helo. Tak boleh buat warung sterik lagu tu. Buat sterik lagu tu. Nama orang cumi, orang kafir kata, berapa orang pok dia mau mari? Tak boleh ayatkan nipu. Royak pula tak boleh. Jangan buat sterik. Ada keadaan itu menipu ni mazmumah. Ya. Kalau menipu kerana nafsu, kerana kepentingan kita. Tapi menipu kerana Allah, untuk agama Allah, menipu itu bukan kerana nafsu, menipu itu jadi mahmudah pula. Kita rakyat dah semua sifat-sifat itu kalau kena kepada Allah jadi mahmudah, tapi kalau kerana nafsu jadi mazmumah. Berani, ya berani, tapi berani kocoh orang, berani kerana nafsu jadi mazmumah. Tapi berani nak mempertahankan agama, mahmudah. Malu kalau untuk buat maksiat, mahmudah. Malu daripada nak belajar fardu ain. Malu nak mari tempat molek, mazmumah lah tu. Jadi setiap perkara benda yang kita buat kerana Allah, benda itu jadi mahmudah. Maka Rasulullah naik dekat dengan pintu Kaabah, Rasulullah ceramah. Orang kafir senyap belakang tu. Orang kafir bakal masuk dalam rumah tak ada. Nabi Muhammad kata siapa dia yang masuk kepada rumah Abu Sufyan. Siapa dia yang masuk rumah dia. Siapa dia yang berteduh di bawah sekian-sekian. Maka kamu selamat daripada hamba. Dan hari ini aku maafkan kepada kamu semua. Maaf belaka. Rasulullah maaf belaka.
Orang hok bunuh dia, orang nak bunuh dia sekiralah, hok ancam dia nak buh racun, nak buh gapo, maka Rasulullah sebut perkataan antumut tulaqa. Hari ni bebas belaka. Hamba maaf belaka. Kita tak ada kuasa masa ni nak balas dendam kakak ni. Masa aku dulu sedap mu kata aku dah. Sedap mu bunuh keluarga aku, mu hina gini macam-macam mu buat, mu tengok aku ada kuasa. Seko-seko lah aku cari. Tapi Nabi Muhammad yang sebut tak apa. Bebas belaka. Maka katanya ulama, hatta orang kafir sendiri apabila membaca sirah Nabi, tajuk ni dia kata tak ada lah manusia boleh memaafkan orang. Hati seluah tu. Hati dia seluah tu. Kalau dua boleh kira lagi, dua kira mungkin dia boleh maaf. Tapi gapo dia 13 tahun Rasulullah duduk di Madinah. Duduk di Mekah. Gapo dia yang tak buat. Tetapi Rasulullah sebut mudah ya, tak apa hamba maaf belaka. Anak tina dia sakit, hak ni dia, pak saudara dia, keluarga dia sendiri pun kena, sahabat-sahabat dia kena. Tak apa hamba bebas belaka. Para-para orang kafir pun hok baca sirah Nabi terpegung dengan cara Rasulullah, hati setara tu. Kita orang curi Maggi kita, Maggi ni 30 sen ya Maggi. Ingat pak mampu aku. Maggi kita tak boleh maaf dah. Bukan kait dengan nyawa, bukan berkait dengan air muka lagi. Kadang-kadang benda Allah terlalu remeh sangat, tetapi kita terlalu melayan nafsu kita, hati dan perasaan kita. Tapi Nabi Muhammad tengok, bukan cala-cala akhlak Nabi Muhammad boleh setara tu. Orang yang duk mengaku hati bersih, dia pun boleh marah kat orang. Dia mau duk kecek ambo ni wali, ambo ni bersih. Kecek sikit marah kat orang. Orang ambak buah kedai kopi, lambat sikit mari atas tek ngepek dah. Kakak ni nak jual ke tak sejual. Tuan nampak supaya tak lebah. Kain serbai gerung kita tengok. Nama mengaku kenal Tuhan, mengaku akhlak comel. Orang atas roti canai lambat sikit ngepek dah. Nabi Muhammad lagu tu orang buat ke dia. Tu baru orang kata hati bersih. Baru kata ikut Nabi Muhammad. Dan hati Nabi Muhammad inilah paling lemah lembut. Siapa dia kata saya paling lemah lembut sekali. Saya paling lemah lembut, akhlak saya dak Nabi Muhammad paling lemah lembut lagi. Allah Taala sebut fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hauli. Kalulah dengan rahmat kasih saya Allah Taala, kamu menjadi lemah lembut dengan mereka ya Muhammad. Kalulah kamu ini jenis keras perangai kamu dan hati kamu keras, nescaya mereka sahabat-sahabat akan lari daripada kamu. Jadi hati Nabi Muhammad paling lembut. Sahabat-sahabat hok keras apabila temu dengan Rasulullah tak boleh nak kawal perasaan dia. Kerana tertarik dengan kelembutan hati Nabi. Orang debes setara mana apabila temu dengan Nabi, sekalipun nak marah ke Nabi dia tak tunjuk. Teringat ke Nabi juga air. Orang tua comel. Juruh 20 Allah. Kita agak tua ya comel. Korea ke? Tua comel. Hak tu pun orang duk gila-gila. Kapir lagi, tak berjawi lagi, tak mandi junuk. Hak tu pun duk suka. Ni Nabi Muhammad ni comel, duk dia belaka perangai, duk dia. Siapa orang kapir, Abu Jahal, Abu Gapo pun depan bukan main tunjuk. Muhammad lagu ni, Muhammad penipu, Muhammad begini khusus sekali. Malam-malam pergi jenguk rumah Nabi. Sebab apa? Nak dengar Nabi kecek ke apa. Sedap Nabi kecek ni. Orang ni kadang-kadang depan dia rasa, ya tak salah. Tak betul. Dalam hati dia, betul ni dia rasa benda tu betul. Abu Jahal pergi dengar malam-malam. Nabi Muhammad baca Al-Quran, dia pun dengar. Sedap. Betul kata-kata dia. Dia orang berjuru. Anak saudara dia lagi. Tapi kerana ada kepentingan, tak mengaku pasal dah dia. Tak boleh. Kita tak boleh ikut Muhammad. Anak saudara kita. Kita orang tua kat kita ikut dia. Ambo ni dipanggil Abul Hakam. Abu Jahal ni gelaran dia Abul Hakam. Pada zaman dia orang rojok dia belaka. Dia orang paling bijak sekali. Bak masalah menikah, kahwin, masalah nak buat rumah, masalah nak kecek dengan orang. Balik sana ayah nda, paduka tu ayuh dipanggil. Dia ni orang rojok dia belaka. Ada orang baloh, ada orang bergocah bertetok ke apa dia. Kena pergi jumpa dengan dia orang tua. Pandai kecek kira. Orang pandai diplomasi. Kecek dengan orang ni, orang patah belaka dengan dia. Tiba-tiba nak ikut anak saudara dia. Dia tahu anak saudara dia tu orang bagus, orang gapo, tapi perangai. Dia buat keras lagu tu. Ambo kalau ikut Muhammad kat sudah.
Syarikat judi ambo tutup. Syarikat arok ambo tutup. Syarikat pelacur ambo tutup. Ai berat lagu ni. Ai jadi juru ambo lagu ni. Dia tahu benda betul tapi orang hotok juru ni kan dia tak sikut juga. Dalam hati dia tahu Muhammad ni kecek molek dia tak aje menipu. Ambo kenal lah dia nya. Harta-harta orang kafir diletak di rumah Nabi Muhammad. Abu Jahal ko siapa dia ko peropok-peropok ko harta gapo dia tak simpan rumah dia. Dia simpan rumah Nabi Muhammad. Dia tak simpan rumah guru dia. Dia tahu dah guru dia nampak yang baik kacik lagu ni. Lipat ambo. Ambo simpan barang rumah dia emas sekelo. Ambo nak pergi minta mana ada tak ui pun tak letak. Berat lagu ni. Tapi Nabi Muhammad amanah sungguh. Builah gapo dia simpan belakang. Maka rumah Nabi Muhammad yang masyhurnya di antaranya tempat simpan barang-barang harta-harta orang kafir. Kerana tak ada lah Nabi Muhammad simpan di tempat Nabi Muhammad tak ada. Paling selamat, paling gapo sekali. Lepas tu saing, saing buang kedai kopi tak boleh. Muhammad tak boleh masuk. Dia mau buang orang lain, taing nego buang orang lain, tapi taing bak nyimpan, taing bak cara Nabi Muhammad. Tu hati dah. Nabi Muhammad lemah lembut. Tak ada lah Nabi Muhammad tidak pernah keras. Sebab itulah kita apabila nak ikut Nabi Muhammad dalam berdakwah kena pelembut sikit. Lo ni masyarakat Islam betul, yo Islam. Bukan orang kafir kita nak dakwah ni. Tetapi perangai berat telajuk. Maka kita kena pelemah lembut sikit, gaya sikit orang lo ni. Kalau kerah-kerah ga lang faddu min halulik, nescaya mereka akan lari daripada kita. Kita pujuk, kita kecek bak kelebihan Nabi Muhammad. Kita kecek bak comel-comel, kecek bak syurga, kecek bak gapo. Ni kalau kecek gak betah kafir, betah masuk neraka, orang tak berapa nak dengar lo ni weh. Dah mula-mula dengar tu masuk neraka dah. Hamba awak gapo dia dengar. Jadi kita bahas banyak ke Nabi Muhammad dia kecek banyak sebut syurga. Banyak sebut nikmat, banyak sebut kebaikan, kejahatan. Neraka Nabi Muhammad sebut tapi tak sebanyak Nabi Muhammad sebut kebaikan. Begitu jugalah lo ni. Kita jangan buat kerah sangat orang lo ni nampak ya. Buat kerah-kerah tak mari hamba. Kena dah. Pas cerah hamba kena. Kalau ngajar tabalasah ke hamba kena. Hamba mari dah pun kena juga. No, kita ngepek kat orang rumah. Nak ngepek lagu mana kita ngajar tabalasah. Tu katanya Nabi. Katanya Imam At-Tabrani daripada Abi Inabah Al-Khawlani. Sesungguhnya Nabi bersabda, Inna lillahi ta'ala aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum kulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi aliyanuha wa arakuha. Katanya Nabi, Allah Ta'ala itu memiliki bekas-bekas daripada ahli bumi ini. Tuhan ni ada bekas dia. Bekas tempat dia letak sesuatu. Bekas lah kita kata bekas. Maka bekas Tuhan adalah hati-hati hamba yang soleh. Orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur merupakan bekas Tuhan. Tuhan nak letak makrifat, Tuhan nak letak akhlak, Tuhan nak letak gapo dia, letak di dalam hati hamba yang soleh. Bahkan ada riwayat menyebutkan langit dan bumi itu tidak muak, tak cukup untuk aku, katanya Allah. Tetapi aku ni muak dan cukup di dalam hati orang mukmin. Tengok luahnya hati orang mukmin. Jadi kita kalau nak jadi pendakwah, kalau nak jadi ajak orang kepada agama, hati kena luah. Demo tak dengar kata, demo lawan, demo wak nganying, demo fitnah, demo gapo, kena sikitlah standard ke edah. Nabi lagu mana hati dia. Sebagaimana kita ngaji dah minggu lepas, hati itu seperti kena jadi seperti air laut. Jangan jadi air. Air dalam cawan jatuh tarik cicak najis. Air luah sikit, kuat sikit. Maka air paling luah adalah air laut. Maka hati orang mukmin kena lagu tu. Masuklah berjuta masuk Allah. Masuk dalam hati orang mukmin. Larut lagu tu ya. Sebagaimana bangkai-bangkai masuk ke laut maka hilanglah semua jenis bangkai di dalam laut. Kerana apa? Kuatnya air laut tu. Wa ahabbuha, dan bekas yang paling Allah Ta'ala suka adalah hati yang paling lembut dan paling nipis. Jadi siapa dia yang paling lemah lembut? Hati paling comel sekali,
maka hati itulah merupakan bekas tempat hak Tuhan paling suka nak letak bagai-bagai dia. Ya qazatura qalbihi syarif, hati Rasulullah sentiasa jaga. Kita tengah hidup lagu ni hati mati. Kita ni duduk tengah makan, duduk tengah minum, duduk kecek dengan orang, duduk kecek, duduk gapo, duduk ceramah, hati mati. Nabi Muhammad tidur, hati hidup. Nabi Muhammad tidur, hati dia hidup lagi. Kita tengah hidup ni, hati mati. Tengok Nabi Muhammad. Sayyidina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, mu tidur kodok sebelum semaya witir? Rasulullah kata, ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Mata aku tidur tapi hatiku tak pernah tidur. Bapa hati Rasulullah tak boleh tidur? Kerana hati Rasulullah tempat turun wahyu. Kerana hati Rasulullah tempat turun wahyu dan tempat turun Al-Quran. Dia hati dia mesti kena jaga semacam dengan Tuhan. Setiap detik, setiap masa sentiasa fokus kepada Tuhan. Kita hati kita, kadang-kadang dunia ambil. Kadang-kadang anak kita ambil. Kadang-kadang isteri kita ambil. Hati tak pernah fokus dengan Tuhan. Maka apabila hati kita kepada makhluk, maka makhluk akan mempermainkan hati kita. Kadang-kadang dia gembira ke hati kita, kadang-kadang dia sedih ke hati kita, kadang-kadang dia kecewa ke hati kita. Maka sebab itulah orang kadang-kadang serabut, kadang-kadang anxiety, kadang-kadang tekanan, kadang-kadang terkejut-getuk, kadang-kadang. Apa? Sebab hati dia tak serah ke Tuhan. Kalau hati dia serah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Hati itu kena sentiasa fokus dengan Tuhan. Maka hati yang fokus dengan Tuhan, hati Nabi tak sedok kira lah. Hati yang sentiasa fokus, koda kita lah. Nabi Muhammad tak sedok kira lah. Maka hati itulah yang tidak ada mazmumah, tidak ada riak, tidak ada ujub. Kerana hati sentiasa tengok Tuhan semacam. Apabila hati melihat makhluk, mari lalu perangai nak tunjuk-tunjuk. Perangai riak, perangai ujub, perangai takabur. Ni kerana hati kita sudah diambil oleh makhluk. Kita sudah hilang fokus kita kepada Allah. Tapi kalau hati duk fokus macam Tuhan, tidak ada mazmumah dah dalam hati. Pas lagu mana kita nak sentiasa hati fokus Tuhan? Ambil Facebook. Biarlah tak duduk di hati dulu, duduk mulut dulu nama Tuhan. Biar main mulut kita dulu. La ilaha illallah ko, subhanallah ko, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko, sallallahu ala Muhammad. Biar duduk sini dulu. Katanya mata hikir kata, muzikirlah sekalipun hati kamu tak boleh nak fokus ke Tuhan. Kerana sekurang-kurangnya anggotamu sudah sebut nama Tuhan. Mudah-mudahan dengan berkat lidahmu duk sebut nama Tuhan. Sekalipun tak ingat Tuhan duk sebut subhanallah bla-bla gini tak apa. Tapi mudah-mudahan dengan keberkatan nama Tuhan, nama Allah tu akan turun slow-slow masuk ke hati kamu. Jangan kamu tinggal zikir kerana kamu lalai. Bahkan teruskan berzikir sehingga menjadi ingat kepada Allah Ta'ala. Ada orang, saya malah zikir pun tak ingat Tuhan juga. Zikir bela-bela main, bela-bela. Dah, biar. Sekurang-kurangnya lidahmu zikir dah. Tak rugi sebut nama Tuhan, ada keberkatan dia, mudah-mudahan masuk dalam hati. Maka lagu itulah, kita tu kena ada zikir. Barulah hati kita sentiasa ingat pada Tuhan. Orang kata, keadaan dia, banyak ingat, banyak sebut. Orang banyak sebut itulah banyak ingat. Betul duk kecek bak KFC. Betul KFC. Nak makan KFC dah tu. Buah-buah KFC. Nak makan KFC dah tu. Buah duk kakak ni. Nama. Maka apabila banyak sebut, berhenti dia banyak ingat. Maka apabila sebut Nabi Muhammad banyak, ingat Nabi Muhammad tu. Sebut nama Allah. Ingat kepada Allah Ta'ala tu. Katanya Imam Abu Hasan Syazili kata, kalau mu saya Allah, banyak ke sebut la ilaha illallah. Sebut nama Tuhan. Kalau mu saya ke Nabi Muhammad, banyak ke selawat sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mu saya kepada diri kamu, ni manusia ni tiga ni boleh kata. Allah, Nabi Muhammad, patu diri dia. Hak lepas pada tu orang luar dah tu, jauh dah sikit. Berbanding dengan tiga benda ni, hak ni boleh kata seolah-olah benda asasi dalam hidup kita. Allah, Nabi kita, kita sendiri. Kalau mu saya kepada diri kamu, banyaklah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga benda zikir ni yang biasa orang duk sebut. Wallahu a'lam.